sikit lagi. Besar punya Irin. Oh, biar betul Irin macam ni. Konten lah. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda sedang menonton kami di Wanita Hari Ini. Siaran pada 24 Februari 2021. Anda bersama saya, Hawa dan juga Fahrin. Menarik Fahrin hari ini ya? Lain macam. Ini sebenarnya kejap lagi saya ceritakan pasal ada perkaitannya dengan topik kita hari ini, iaitu mengenai gila konten. Tapi kejap lagi kita akan ceritakan, kita akan bincangkan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan memberikan anda ataupun berkongsi mengenai statistik terkini pandemik COVID-19 di negara kita. Dan seperti mana yang kita saksikan, Hawa, kes baharu menurun, alhamdulillah, dan kes sembuh juga semakin meningkat. Ini merupakan satu petanda yang cukup positif untuk masyarakat Malaysia, Hawa. Namun dapat kita lihat juga jumlah kematian, iaitu sebanyak 14 kematian baharu direkodkan semalam, menjadikan jumlah kematian, Fahrin, kalau kita lihat dah melebihi 1,076 kematian. Dan harus kita ingat, kes yang masih positif, kes yang masih aktif adalah sebanyak 30,475 kes. Seperti yang anda dapat lihat, itu taburan-taburan kes di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Baiklah, pada hari ini juga, Fahrin, merupakan hari yang bersejarah jugalah. Dan dinanti-nantikan oleh kita semua. Iaitu di mana suntikan vaksin fasa pertama akan bermula. Dan inilah di mana pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama bahagi Barisan Harapan Negara, dan bagian lain pendaftaran vaksinasi menerusi MySejahtera. Dan bila tu? Jam berapa kat situ, Hawa? Ya, pada hari ini jam 2.30 petang. Ingin juga kami kongsikan kepada anda bergerak laporan yang dikongsikan oleh Portal Berita, iaitu individu yang akan disuntik dengan vaksin COVID-19 perlu melalui 5 stesen di pusat pemberian vaksin PPV, dengan proses suntikan mengambil masa antara 15 dan 30 minit, termasuk proses pemantauan untuk kesan sampingan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata stesen pertama ialah untuk saringan gejala dan suhu. Stesen kedua, pendaftaran. Ketiga, bagi konsultasi dan juga persetujuan imunisasi. Stesen keempat untuk suntikan vaksin COVID-19. Dan kelima adalah untuk pemerhatian. Dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dilaksanakan dalam 3 fasa bermula hari ini dengan fasa 1 hingga April 2021 untuk kumpulan petugas Barisan Harapan melibatkan 500,000 orang. Fasa pertama hari ini, Fahrin, akan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi individu pertama yang akan disuntik vaksin COVID-19. Begitu juga dengan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kita harapkan yang baik-baik sahaja. Ingat, awal, lindungi diri, lindungi semua. Ya, betul. Tapi kan, Fahrin, sebenarnya vaksin yang paling baik, vaksin yang paling bagus adalah kawalan kendiri. Kan sebenarnya, janganlah kita dah dengar khabar yang gembira ni, kita ambil sambil lewa, kita ambil kesempatan dan lupa segala SOP. Jangan. SOP pun kena ikut juga. Dan sebagaimana setingginya harapan kami di Wanita Hari Ini, setinggi itu jugalah harapan rakyat Malaysia. Sama-sama kita dengarkan. Perasaan saya agak takut, tapi saya percaya vaksin yang dibawa masuk oleh kerajaan Malaysia adalah yang terbaik dan selamat untuk rakyat. Bila tengok berita yang berkala vaksin dah sampai Malaysia, saya rasa satu perasaan yang sebab dan berdebar sebab kita tunggu vaksin ni dah lama. Bila diumumkan vaksin dipercepatkan, saya
dipercepatkan suntikannya, saya rasa tak sabar untuk dapat suntikan vaksin. Saya sendiri tak sabar untuk disuntik kerana perasaan saya sangat gembira apabila mendengar vaksin COVID-19 sampai di Malaysia. First sekali, harapan Afiq adalah vaksin itu selamat dan bersesuaian untuk semua peringkat usia, peringkat umur, condition, body semua orang, dan sekiranya itu adalah cara ikhtiar kita untuk memulihkan keadaan COVID ini, insya-Allah kita ikhtiar dengan cara yang baik. Harapan Afiq adalah supaya kita dapat kembali sedia kala dapat bekerja macam biasa, dapat balik kampung macam biasa, raya pun tak lama lagi. Harapan saya pada tahun ni kita dapat sembahyang tarawih bersama-sama dan juga merayakan Aidilfitri. Moga dengan adanya vaksin ini, negara kita akan kembali pulih seperti sedia kala, seperti dulu-dulu. Moga ekonomi kita kembali maju. Semua pandemik ini akan berakhir dan kita semua dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti oleh wabak COVID-19, insya-Allah. Okey, saya nak ulangi sekali lagi, lindungi diri, lindungi semua. Ya. Itu yang kita kena teruskan semangat kita tu. Betul tu. Dan ini juga antara kisah yang mendapat perhatian ramai di Malaysia. Tapi sebelum kita kongsikan, kepada anda yang ingin menyaksikan program vaksinasi kebangsaan pada petang ini, anda boleh saksikan secara langsung di TV3 dan juga di TV8, 8TV pada jam 2.30 petang ini. Sama-sama kita saksikan. Baik. Ini merupakan satu detik bersejarah yang kami akan kongsikan bersama dengan semua. Baik, kita teruskan dengan kisah viral yang dinyatakan oleh Hawa tadi. Ini mengisahkan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun yang juga telah menjaga adik-beradiknya yang telah tular pada 2 hari lepas. Dan ini adalah berpunca setelah ibu bapa mereka ditahan kerana dadah. Cukup simpati kita dengan nasib anak ini. Ya, kalau kita dapat lihat antara kisah-kisah yang dikongsikan juga, umur 11 tahun menjaga 3 adiknya berusia setahun sehingga 6 bulan, 6 tahun, dibantu abangnya berusia 12 tahun di rumah yang serba daif. Masak pun menggunakan dapur kayu kerana tiada gas di rumah. Dan alhamdulillah bantuan juga sudah diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan juga telah meluluskan bantuan kanak-kanak sebanyak RM900 sebulan kepada 5 beradik ini yang berada di Kubang Terap, Pasir Mas. Alhamdulillah juga kalau kita dapat lihat impian mereka untuk kembali ke sekolah juga direalisasikan oleh pendakwah terkenal Abid Liu. Alhamdulillah adik ini pun sudah kembali ke sekolah. Bantuan dan perhatian, dan inilah mengenai anak-anak, nasib mereka harus dibela, dan inilah indahnya Malaysia. Di mana masyarakat Malaysia ramai yang menghulurkan bantuan kepada nasib insan-insan yang tidak bernasib baik seperti ini. Dan bila bercakap tentang kanak-kanak terutamanya, apabila tak ada ibu bapa ni, pelbagai yang kita fikirkan, makanan mereka, tempat tinggal mereka, dan yang paling penting sekali adalah pendidikan mereka. Ya, betul tu Fahrin. Itu juga yang ingin kami pesan dan ingatkan kepada anda dan juga kami sendiri. Pastinya dalam keadaan yang serba mencabar ini pada waktu pandemik COVID-19 ini, pastinya ramai yang merasakan susahnya. Tapi harus kita ingat ada dalam kalangan mereka yang lebih mencabar kehidupannya. Oleh itu sama-sama kita bantu selagi yang kita boleh, insya-Allah. Dan anak-anak ni juga apa yang paling penting adalah memastikan mereka membesar dengan ceria. Jadi di sini kami ingin kongsikan tip ke-37. Jom cuba jigsaw puzzle. Dari cubalah tips dan aktiviti dari Nestle Lactogrow jenama Grow Happy untuk keceriaan anda sekeluarga. Tip inspirasi Grow Happy 37. Jom cuba jigsaw puzzle. Dan si manja suka main jigsaw puzzle, dan inilah masa papa mama bantu si manja membina kemahiran motor, memory dan koordinasi tangan dan mata. Bila perut selesa, si manja lebih fokus mencuba sesuatu yang baru dan berikan Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Nutri supaya perut mereka sentiasa selesa. Grow Happy. Pastinya ramai dari kalangan ibu bapa mencari inspirasi apa hari ini nak buat dengan anak-anak. Ini antara inspirasi dan tip untuk anda. Baik, tadi dah tanya dekat Fahrin, kenapa hari ini serba glamour ya hari ini? Okey, ini memang sengaja saya pakai, dan dia persetujui oleh penata rias saya juga. Okey, kenapa? Hari ini ada kena-menanya dengan topik kita pada hari ini. Bila kita bercakap tentang kandungan ataupun konten ni, kita mesti beraksi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Barulah orang
tengok kita, barulah view kita naik, barulah followers kita naik. Tetapi ada juga yang perlu kita fikirkan. Betul. Kalau kita lihat kadang-kadang berita ataupun kandungan-kandungan ataupun aksi-aksi yang sensasi, itulah yang mendapat perhatian. Dan adakah semuanya positif? Apa pula negatifnya? Nanti kita akan bincangkan dengan pakar psikologi kita. Tetapi kepada anda yang mempunyai sebarang pendapat, komen tentang topik kita pada hari ini, berikan dan lontarkan komen anda di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3. Dan jangan lupa di Instagram kami juga boleh. Tetapi yang paling penting, anda follow WHI TV3. Gila konten untuk apa? Kembali selepas ini. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Tipu ditinggalkan bakal suami semasa majlis perkahwinan, sanggup membazirkan ribuan ringgit. Sanggup menggadaikan nyawa terjun dari tempat tinggi, bunuh kekasih untuk raih jumlah tontonan di media sosial demi sebuah konten. Ini merupakan kegilaan yang sangat parah dalam kalangan komuniti yang perlu dipandang serius. Tidak dinafikan, dalam era digital, pelbagai teknologi telah dicipta untuk memudahkan urusan komunikasi dan sebagai tempat untuk menghasilkan karya. Walau bagaimanapun, dalam menggunakannya sebagai tempat menyebarkan perkara yang berfaedah, ada juga individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kemudahan yang telah dicipta. Kegilaan dunia sekarang mungkin kepada rasa ingin menjadi terkenal di laman media sosial. Apa sahaja sanggup dilakukan demi meraih pengikut dan penonton yang banyak, walaupun perbuatan yang bakal dilakukan itu membahayakan diri. Terdahulu terdapat satu kes di mana seorang wanita sanggup memakai busana perkahwinan dan memuat naik video seakan-akan ditinggalkan ketika majlis perkahwinannya. Namun semuanya sekadar lakonan semata-mata demi meraih perhatian. Selain itu, seorang lelaki dikecam hebat kerana sanggup membeli 1000 pelekat demam hanya untuk membuat babi air sebagai konten video yang tular di laman sesawang. Di luar negara, seorang YouTuber di Rusia tergamak melakukan siaran langsung ketika teman wanitanya yang hamil meninggal dunia akibat hipotermia. Persoalannya, adakah gila konten ini sekadar pengisian yang dilakukan untuk meraih pengikut di laman sosial atau ia merupakan satu penyakit yang ada kaitannya dengan permasalahan mental? Bagaimana pula cara untuk mengelakkan mereka daripada menjadi taksub untuk terkenal? Baik, itulah laporan yang dikongsikan. Gila konten. Kalau kita gunakan dan kita salurkan dengan cara yang betul, sangat positif. Tetapi berdasarkan laporan kita saksikan tadi, Hawa, sebenarnya ini merupakan satu situasi yang sangat-sangat membimbangkan sekiranya kita tidak diberikan penerangan, pengetahuan dan pendidikan yang betul mengenai perkara ini. Okey, kalau sempat kita kongsikan juga kepada para penonton pelbagai kisah. Contoh, mungkin kita asalnya berniat nak bergurau, mentertawakan seorang guru, tetapi memberi impak yang sangat negatif. Betul. Kemudian ada bagi anak-anak kecil yang tidak tahu menilai konten itu sendiri, meniru-niru. Dan seperti mana di Mesir yang sempat dikongsikan oleh penerbit kami, Fiza, mengatakan seorang kanak-kanak menggantung kanak-kanak yang lain semata-mata kerana terpengaruh dengan apa yang disaksikan. Dia rasa benda tu betul. Betul tu Fadil. Sebab kalau kita lihat sekarang ini memang semuanya menggunakan media sosial. Nak dapat informasi, kanak-kanak pun seawal umur 5 tahun mungkin dah terdedah dengan pelbagai kandungan di dalam talian kan. Oleh itu, sama-samalah kita pada hari ini kita kongsikan bagaimana isi kandungan di dalam talian itu boleh memberi impak kepada pengikut-pengikut laman media sosial. Dan bersama dengan kita di dalam talian panggilan video kita, seorang sahabat artis kita yang suka buat konten, memuat naik konten, iaitu Zulin Aziz. Assalamualaikum Zulin. Hai Zulin. Hai, Waalaikumsalam. Ini pun konten juga Zulin Dan bersama dengan kita Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia, iaitu Dr. Hazli Zakaria yang kini berada di Putrajaya. Assalamualaikum Doktor. Hello Doktor. Waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, mungkin kita boleh tanyakan pada Zulin dululah Zulin. Okey, bila kita bercakap pasal konten ni Zulin, selalunya Zulin sebelum memuat naik sesuatu, banyak berfikir dulu ke ataupun memang ini rasa bagus ni, upload saja, ataupun mungkin Zulin ada cara-cara Strategi ataupun ke? tata cara bagaimana nak upload konten tu?
Okey, kalau macam Zulin tengok pada motif tu sendiri. Apa motif konten tu? Kan ada banyak jenis motif yang Zulin letak dekat IG. Satu memang nak sekadar menghibur, satu mungkin sebab review ke apa ke. Jadi kat situ of course Zulin akan tengok dulu dan mungkin pengalaman Zulin bekerja dengan radio membuatkan Zulin dah aware dengan benda-benda sensitiviti masyarakat ni. Lagi sebab kita memang dah dinasihatkan kan, tak boleh cakap pasal politik, tak boleh cakap pasal agama, tak boleh cakap pasal. Jadi benda-benda tu memang dah Zulin dah terbiasa. Kalau boleh Zulin elakkan konten berupa benda-benda tu lah. Okey, bermakna Zulin sentiasa memastikanlah perkara itu semua orang tu selamat untuk dimuat naik, betul okey, baik. Betul lah, seperti yang Zulin katakan tadi, sebagai seorang selebriti dia sudah tahu tentang etika-etikanya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang sensitif ataupun tidak. Tetapi kan Dr. Hazli, kalau kita lihat di laman media sosial ada macam-macam konten, positif banyak juga, tetapi ada juga yang negatif, yang kadang-kadang saya sendiri rasa macam mana dia boleh tak ada rasa malu, macam mana boleh ada keberanian untuk kongsikan kandungan-kandungan yang agak kurang sesuai dalam talian. Boleh Doktor? Okey, terima kasih soalan yang amat bagus. Saya setuju apa yang Zulin cakap. Dia bergantung kepada motif, apa objektif kita buat sesuatu kan. Dan adanya setengah tu hanya untuk suka-suka. Dan dia dapat pun rasa sukanya tu. Tetapi tanpa kita sedar, rasa yang seronok tu adalah menjadi satu titik permulaan untuk mereka nak lagi rasa seronok. Nak lagi seronok. Dan kemudian mereka rasa dia tak dapat lagi seronok tu, nak kena buat lagi. Dan buat lagi. Dan sampai ke tahap mungkin sudah menjadi satu ketagihan. Contohnya, walaupun pada asalnya tujuannya untuk suka-suka sahaja. Tetapi kita tahu juga ada yang menggunakan itu sebagai satu peluang untuk mempromosikan. Sama ada mempromosi diri mereka, mempromosi apa yang mereka cuba nak pasarkan, ataupun nak mempromosi sesuatu yang tujuannya memang baik. Dan pada asalnya memang baik pun semuanya. Tetapi kemudian kita semakin teruja untuk mendapat respon yang lebih tinggi. Nak dapat lagi banyak likes, nak dapat lagi banyak share, banyak komen. Lepas itu mulailah ada competition. Apa yang share kau dapat? Aku dapat banyak ni. Mulailah mencari lebih banyak cara untuk mendapat perhatian yang pada asalnya itu mungkin baik tujuannya. Okey. Baik, kita dengar secara ringkas daripada Dr. Hazli. Okey, tapi Zulin adalah seorang selebriti. Zulin dah tahu dah semua orang kata etika, sensitiviti. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada di kalangan masyarakat ataupun anak-anak muda ni, mereka gairah, mereka buat macam doktor kata tadi, macam dah ada satu pertandingan pula. Dan kemudian dia macam satu penyakit tau. Bila muat naik satu-satu konten, selang 30 saat mesti nak tengok siapa komen, siapa like, berapa banyak. Jadi apa pendapat Zulin sendiri tentang budaya sebegini? Ada setengah pihak menjadikan benda ni sebagai marketing plan dia. Sebagai contoh ya, benda ni pernah terjadi, adalah beberapa orang di sekeliling kita yang kalau orang tak kutuk dia, kalau orang tak kecam dia tak boleh duduk diam. Dan dia cari konten sengaja untuk orang kecam dia kerana dia nak perhatian tu. Daripada perhatian tu dia boleh buat duit. Okey. Betul juga tadi Zulin kata. Tu yang dia 5 saat sekali tengok tu. Tak senang duduk lah ya. Dia tak senang duduk kalau orang tak kecam dia. Tapi Zulin, bukan ke perkara itu sebenarnya adalah negatif. Walaupun pemasaran sekalipun, alangkah kita di dalam media massa, media elektronik sekalipun, pemasaran itu sendiri ada tata cara, ada etikanya. Tapi ini yang menjadi kerisauan kita bila orang buat sukati je apabila nak memuat naik satu konten tu, Zulin. Benda ni dah jadi trend. Bila dah seorang tu berjaya buat, okey katalah ya, orang kecam. Tapi berapa peratus daripada orang kecam tu orang membeli. Dan orang tengok dia. Setiap kali orang tengok dia dapat duit. Faham tak benda tu? Benda tu bila orang dah buat, jadi dia dah terikut-ikut. Siapa yang tak nak duit kan? Lagi-lagi dengan platform yang ada sebanyak ini. Tapi itulah, disebabkan kita tak boleh nak kontrol benda tu, kita sendirilah kena fikir sama ada benda tu elok tak. Lagi-lagi untuk generasi muda ni yang kanak-kanak ni kan, kalau boleh mak bapak memang kena pantau sebab kita dah tak boleh nak kontrol. Tengoklah sekarang
dah macam-macam konten merepek. Kan? Serba salah kita Saya jadi je. betul. Doktor pun dah senyum tu apa. Betul, sebab kalau tadi Zulin pun ada katakan mengenai perhatian. Ya. Doktor pun tadi pun ada sebutkan inginkan perhatian. Adakah ni disebabkan oleh personaliti mereka sendiri yang mahukan perhatian yang lebih, kurang perhatian di dunia realiti, meraih perhatian di media sosial? Doktor, silakan. Ya, because sebenarnya kalau kita tanya diri kita kan, siapa yang tak nak perhatian? Siapa yang tak nak dikenali, mendapat pujian, mendapat, semua orang nak. Tetapi masalahnya bila dia sudah terlebih, sudah keterlaluan, sudah sampai orang kata dah sampai tahap yang sudah boleh tak diterima, macam di luar daripada kebiasaan. Itulah yang susah. Kalau dahulu kan kita ada SOP, kita ada cara. Contohnya, saya pun tak boleh cakap benda yang lebih-lebih. Kan Zulin kan tak boleh cakap apa. Ada producer yang ada yang pastikan ada filter. Ya. Tetapi dalam social media, kebanyakannya itu tidak ada dan hanya diberi sepenuhnya kepada mereka yang mengikuti, the follower, the netizen. Mereka ada kuasa penuh untuk menentukan apa yang mereka mahu. Dan orang yang menggunakan social media untuk tujuan itu, mereka kata saya hanya memberi konten yang dimahukan oleh mereka yang mengikuti saya. Jadi saya memenuhi apa yang mereka minta, apa yang mereka mahukan. Jadi yang salahnya mereka yang hendak, mereka minta, saya hanya memberi. Tetapi itu yang salahnya. Setiap daripada kita kena ada kita sendiri, ada kita punya rotan dalam diri kita untuk nak kata itu salah. Dari segi banyak, dari segi culture, dari segi moral, dari segi sebagai seorang manusia lain pun ada seorang kita rasa kenapalah ni, tak logik ni buatnya. Tapi bila dah sampai tak logik, tanpa tak masuk akal tu, mulalah kita terfikir, oh dia ni betul ke tak betul ni. Mulalah kita nak labelkan dia sebagai yang sudah tidak waras lah. Tetapi doktor, janganlah kita buat itu begitu cepat ya. Jangan kita menjadi trend pula nak labelkan semua orang tu tak betul. Semua nak jadi psikiatri ke? Tak payah. Datang jumpa dulu. Okey, alang-alang doktor dah menyebut tadi tentang tak masuk akal, tentang tak waras. Sebenarnya di dunia ni banyak konten-konten yang dibuat naik memang tak masuk akal sekalipun. Tentang isteri meninggal pun dirakam dan ditunjukkan secara langsung. Malah ada pelbagai challenge ataupun cabaran. Goreng ais. Buang air jilat mangkuk tanah dan sebagainya. Memang menggelikan. Tetapi doktor, adakah ini ada perkaitannya dengan penyakit jiwa, penyakit mental dan juga yang terma dikatakan narsisism itu? Okey. Wah, bagus. Banyak sangat tak tahu nak jawab ni dah. Mana satu ya? Mana yang kita boleh, doktor? Okey. Saya cuba cakap. Saya katakan satu benda realiti itu sebenarnya kadang-kadang itu lebih tak logik daripada apa yang kita tengok dalam drama. Yang drama tu kita dah terkejut dah. Yang realitinya lebih teruk daripada situ. Kalau saya boleh cerita pesakit-pesakit dengan berlaku dengan keluarga tu, rasa macam tak percaya. Ada setengah tu saya kata, awak punya cerita ni kalau masuk dalam drama, saya rasa kalah drama-drama lain yang ini. Amat kita tak sangka, tetapi itulah realitinya. Tetapi adakah semua itu perlu kita ceritakan? Adakah perlu kita war-warkan untuk semata-mata untuk viral? Jawapannya tidak. Kerana itulah ada yang kena ada satu tahap. Kita kena ada balance di antara kebebasan untuk berkongsi, kebebasan untuk berkarya, kreativiti dan kebebasan untuk kita menjaga hak-hak orang lain juga. Utamanya kanak-kanak kecil. Tadi Farin cakap pasal narsisism. Memang ada mereka yang ada personality begini. Dua yang selalunya personality yang memerlukan ataupun nak sangat perhatian ini. Satu, narcissistic personality traits. Traits tu taklah penuh, taklah sampai penyakit lagi, dah ada ciri-cirinya. Satu lagi, histrionic personality traits. Histrionic ni selalunya perempuan, narcissistic ni selalunya lelaki. Apa yang mereka nak kan, mereka nak perhatian. Mereka itu menjadi center of attention.
yang histrioniknya tu dia perlukan perhatian itu kerana apa? Untuk merasa mendapatkan approval yang dia ni cukup cantik, cukup popular dan dia membuat apa saja untuk mendapatkan perhatian. Itulah yang buat drama macam-macam, full of drama untuk membuatkan dapat perhatian itu. Narsisistik pula, mereka mendapatkan perhatian itu untuk apa? Dikagumi, supaya orang admire dia. Dia ni lah hebat. Sentiasa akan tunjuk benda-benda yang membuatkan orang kagum. Jadi dua-duanya memerlukan mahu menjadi perhatian. Dan bila dia nak dapat perhatian, nak lagi. Bila tak dapat, tiba-tiba saja dia punya like turun. Wah, takut macam-macam dia kena buat. Kena konten yang lebih hebat lagi daripada Zulin. Lepas tu tak kena lawan Zulin. Zulin je dia menyanyi lagi hebat Zulin daripada Zulin. Lepas tu orang kutuk yang nak upload tu marah pula dia kan. Tapi Zulin ni saya cemburu ni awal dengan dia, doktor. Interesting part ya. Dia orang tak kisah. Dia orang tak kisah. Asalkan dapat respon baik ke tak baik ke negatif. Lepas tu kenapa? Follower dia tolong bantu. Doktor. Asalkan ada perhatian dah. Tapi doktor, beza sebenarnya dengan Zulin. Kalau kita lihat konten-konten ataupun kandungan-kandungan video yang dikongsikan oleh Zulin di dalam talian, semuanya positif. Sehingga ada antara video-video yang mendapat perhatian pelakon antarabangsa, pelakon Bollywood. Bagaimana Zulin memilih apa untuk dikongsikan di dalam talian bersama pengikut-pengikut di Instagram contohnya? Syaruhan jadi boyfriend dia. Okey, kita bagi, dia orang suka, kita bagi lagi. Macam tadi bagi tahu kan, kita bagi, dia suka, kita bagi lagi. Tapi apa yang kita bagi tu kita kena fikirlah sama ada okey ke tak okey. Macam contoh sebelum ni saya pernah je buat video macam-macam bahasa. Tapi ada beberapa pihak tak senang dengan saya. Sebab tu kita kena ada common sense kat situ. Okey, mungkin bagi mereka kita ni mempersendakan bahasa mereka. Sedangkan saya imitate melalui bunyi tanpa saya ada sebarang niat untuk nak mempersendakan bahasa-bahasa itu. Jadi dari situ saya belajar tentang setiap orang ada sensitivity masing-masing kan. Jadi yang kita kena jaga, kita nak jaga 100% tak mungkin ya, tapi kita ambil majority. Okay, kalau kata benda tu orang tak suka, sikit aja yang suka, kita jangan teruskan. Sebab kita lagi, saya public figure kan, kita nak influence orang untuk benda, of course kita nak influence orang benda baik kan. Pengikut-pengikut kita mesti nak tengok benda yang best-best je. Tapi satu benda yang saya nak share kat sini, ada beberapa konten saya tu memang saya berniat untuk menyampaikan message positif lah. Ya, macam dalam cerita Hindustan saya tu lah. Saya selitkan sikit masalah PKP, tak boleh keluar, tak pakai mask. Tengok apa saja isu yang jadi, kena tangkap ke, kena denda ke, berapa orang boleh keluar. Itu semua saya selitkan dalam drama Hindustan saya sebenarnya. Setiap konten saya letak mesej sedikit. Caranya cukup kreatif kan, cukup menghiburkan, tetapi mesejnya itu sampai. Itu sebenarnya boleh kita katakan antara kreativiti ataupun kandungan yang membawa faedah. Tetapi pendapat Zulin bagaimana pula kalau kita lihat sekarang ini ramai kita cakap influencer lah, famous influencers ataupun key opinion leaders ke yang menggunakan nama media sosial tetapi kongsikan kandungan-kandungan yang tidak sepatutnya, yang kurang senonoh ke, kurang sopan. Apa pendapat Zulin? Gairah mengatasi kewarasan. Ya, kadang-kadang memang posting ni pun gairah ya. Aduhai, itulah macam saya kata tadi, bila kita bagi, kita dapat perhatian dan dia seronok. Betul-betul. Benda ni seronok. Saya sendiri perhatikan ya, memang kalau kita post benda yang ilmiah, kurang sikit orang like. Betul. Kurang sikit orang komen. Cuba kalau orang tu kita benci, kita tak suka, gosip, keluar dia nombor 1 trending. Tengok berapa ribu orang like dia punya gambar, berapa puluh ribu komen masuk. Laju je ya. Setakat ni yang ilmiah yang ramai orang komen Habit Liu sahaja.
Yang lain semua orang tak pandang. Jadi macam mana nak buat? Jadi diorang ni fikirkan konten yang memang orang nak datang kat dia. Sebab semua tu duit tu. Lagi-lagi media sosial ni memang boleh buat duit kan? Okay? Contoh yang menggairahkan tadi. Bila dia dah buat something yang menggairahkan tadi, datang pula review benda-benda ni. Lagilah dia buat, lagilah dia buka. Hilang habis dah semua. Okey, Dr. Hazli. Okey, mungkin di penghujung perbincangan kita, saya tak nak terlepas bertanyakan soalan ni, Doktor. Okey, yang saya lihat sebenarnya daripada keseluruhan keadaan ini adalah sebenarnya kawalan kendiri sendiri dalam menggunakan media sosial, menilai setiap konten itu. Jadi apakah perisai terbaik untuk masyarakat, untuk anak-anak membezakan konten itu dan juga mungkin unfollow apa yang tidak sepatutnya? Betul. Memang kita kena didik daripada awal. Maknanya apa? Maknanya daripada peringkat awal lagi kita sudah memberitahu cara-cara, kaedah berhemah untuk menggunakan social media ini. Boleh untuk tujuan mendapatkan perhatian, tak ada salah. Tetapi bagaimana perlu tahu bila ia sudah berlebihan. Untuk membuat konten yang macam serius, bermanfaat tetapi disukai ramai bukannya mudah. Macam Zulin dia katakan itu, yang nak buat untuk sekadar untuk mendapat lebih banyak likes apa semua itu senang dan itulah selalunya yang dibuat. Tetapi kalau kita ada cara yang memastikan ataupun kita memberi anugerah juga kepada mereka yang konten yang bagus, yang cantik dan mendapat sambutan, supaya kita membuatkan pertandingan dari situ, bukannya sekadar mendapat banyak like saja. Maksudnya kita menaikkan standard para follower, meningkatkan lagi, bukan sekadar hanya untuk suka-suka saja, tapi boleh kita kena kerana apa, maklumat itu akan lebih sampai kalau kita gunakan cara penyampaian yang betul, yang sesuai dengan target grup kita. Itu kita kena sedar, itu penting. Tetapi bagaimanakah untuk kita mengelakkan daripada berlaku yang kita tidak mahu. Macam Farid cakap, memang orang itu sendiri perlu. Tetapi dia kena juga bantuan daripada kita ni. Kalau tak ada, bukanlah kita nak ada apa undang-undang. Tetapi kalau tak ada orang yang kita ingatkan, dah salah dah tu. Macam mana kita nak pastikan kita kena ada orang kata rotan tu kena ada. Kalau dia tak ada rotan dalam dirinya, kita sediakan rotan dekat rumah. Okey. Minta maaf Dato'. Okey, masa sangat mencemburui kita. Mungkin kita rumusan yang cukup jelas. Tetapi sedikit je daripada Zulin kan, bagaimana untuk seimbangkan antara kreativiti dan juga konten yang menarik. Sedikit saja daripada Zulin secara ringkas. Silakan. Okey, kepada semualah yang tengah gila-gila duk buat konten tu, pertama sekali tolong jaga sensitiviti. Okey, lagi satu pula, benda-benda ni kita tak nak mempengaruhi generasi muda kita. Nanti kalau tidak makin teruk, dah lah orang sekarang dah tak main congkak, dah tak main apa. Tak tahu nanti apa jadi dah ke depan. Bila semua orang akan, sebab kita ni yang membawa dan kita ni yang memberi, orang tengok, orang follow. Jadi kalau boleh kita tunjuk yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik kepada netizen pun, yang kaki bawah tu pun tulis yang baik-baik. Negara kita ada undang-undang, jangan sampai dah jadi isu lain pula, dah kena saman lah, kena apa dan sebagainya. Ingat buat konten, jangan syok sendiri. Kita ada keluarga, kita ada maruah, tolong jaga. Sebab esok 10 tahun kita tengok diri kita balik, kita malu. Betul Zulin. Dan sebenarnya positif saja kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita muat naik. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Zulin Aziz dan juga Dr. Hazli Zakaria. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan topik yang sangat menarik pada hari ini. Assalamualaikum. Baik, kepada anda penonton wanita hari ini, banyak lagi yang ingin kami kongsikan. Kami ingin berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya, saya terus kembali bersama dengan anda untuk terus menerangi hidup anda wanita di luar sana, kerana kita akan memberikan satu informasi yang cukup menarik, cukup berguna untuk para wanita di luar sana berkenaan My Digital yang juga daripada Economic Planning Unit. Kita bersama dengan Puan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Nampaknya seorang wanita sedang bekerja di pejabat sekarang ni. Okey. Baik Puan. Okey, kita nak dengarkan tentang apakah itu sebenarnya My Digital dan bagaimana ia boleh memberi manfaat kepada wanita di luar sana.
Okay, so My Digital adalah satu plan untuk mentransformasikan Malaysia untuk menjadikan negara kita satu negara yang berpendapatan tinggi dan yang berpacukan digital. So hasrat plan ini adalah untuk merapatkan jurang pendigitalan dan juga meningkatkan kualiti dan taraf hidup. Jadi macam mana kita nak buat tu? Salah satu pendekatan utama adalah untuk memastikan infrastruktur yang lengkap. Sebab kalau tak ada infrastruktur yang lengkap, kita tak boleh menjadikan satu syarikat yang inklusif. Dan itulah yang paling penting. Kita memberikan semua masyarakat, khususnya wanita, diberikan akses untuk mendapatkan peluang yang sama untuk menyertai ekonomi digital ni. Okay. Plan ni adalah satu plan yang senegara yang merangkumi kerajaan dan juga swasta dan juga masyarakat jelata. Okay, jadi pada pendapat Puan sendirilah, apa cabaran terbesar yang Puan fikirkan wanita hadapi ketika menceburkan diri dalam ekonomi digital ini? Ya, so sebenarnya yang pertama sekali, selalunya kita fikirkan cabaran, tapi sebenarnya kita kena fikirkan bukan saja cabaran, tapi opportunity, peluang dia. So pada pendapat saya, cabaran yang sama sebenarnya adalah mindset lah. Mindset, sebab kadang-kadang kita tak yakin dengar teknologi je, dengar digital aja rasa macam, ini bukan bidang saya. Macam mana ya, takut, dia tak yakin. Tapi jadi yang pertama sekali tu keyakinan, mindset yang kita boleh. Sebenarnya digital ni bukannya kompleks sangat dan akan memberikan peluang. Wanita kita dah ada, we have the advantage. Kenapa? Sebab usaha tu memang ada. Jadi untuk mendapatkan sukses dalam digital ni, ilmu itu penting. Jadi peranan kerajaan dan MDEC khususnya memberikan banyak peluang untuk mendapatkan ilmu. Dan untuk mendemokrasikanlah ilmu digital ni. Salah satu peluang, salah satu usaha yang kami lakukan, bagaimana nak memberi peluang kepada wanita, memberikan ilmu kepada wanita untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan digital. So wanita ni memang kita ada banyak usahawan dan peluang sekarang ni adalah untuk melakukan perniagaan atas talian lah. Salah satu usaha yang kami lakukan adalah program e-usahawan. Very, very interesting ya. So, sekarang ni kita ada lebih kurang 336 ribu PKS yang menggunakan e-commerce. Dan dari program-program yang kami adakan, 65% adalah wanita yang mendapatkan ilmu ni untuk nak berniaga ke atas talian. Sebenarnya berbagai sokongan ya Puan. Okey, baik. Dan sekarang kita nak tahu juga peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan dan juga agensi serta jabatannya untuk mendorong ramai wanita terutamanya di luar bandar untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan dalam talian dan menjadi sebahagian daripada ekonomi digital ini. Okey, so dua pendekatan ya. Pertama sekali, kalau kita tak ada akses, tak ada connectivity, kita tak boleh sama-sama lah dalam dunia digital ni. Connectivity itu yang paling penting. Jadi memang kerajaan memberikan perhatian khusus untuk memastikan melalui plan jendela connectivity diberikan di luar bandar. Menurunkan kos, naikkan kualiti. So that's the first one, access. Kedua, ilmu ni boleh didapatkan atas talian. Tapi bukan itu saja. Salah satu, saya bagi satu contoh ya, untuk memberikan pendekatan memberikan peluang. So sekarang ni di seluruh negara kita ada lebih kurang 900 pusat internet community. Dan pada tahun lepas kita mulakan program rintis. Antara pusat komuniti itu kita ada yang dijadikan khusus untuk e-dagang. Kita adakan pusat e-dagang setempat. Dan di sini kita boleh mendapatkan secara percuma ilmu penjualan atas talian digital. Dan bukan saja itu, ilmu untuk macam mana membuatkan pasaran dan juga macam mana nak membuatkan logistik dia sekali. Saya kongsikan satu statistik ya. So pada tahun lepas sahaja 80% daripada peserta-peserta program ni adalah wanita. So that's very, very exciting.
So kita memberikan peluang kepada semua, one stop center yang kita lakukan ni. Okey, dan mungkin boleh di penghujung perbincangan kita ni juga mengenai e-usahawan dan juga sedikit mengenai e-rezeki, Puan. Ya. Pada kali ni kita banyak bincangkan, kita dengar gig economy. Apa itu gig economy? So e-rezeki dan juga GLOW ataupun program Global Online Workforce memberikan ilmu dan pengetahuan kepada freelancers macam mana kita nak memasarkan perkhidmatan tersendiri kepada pasaran global. So that is GLOW, dan e-rezeki memberikan peluang kepada semua untuk menyertai ekonomi gig. Macam mana nak memasarkan diri di atas banyak platform-platform gig economy kita. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC bersama kita pada hari ini, dan kepada wanita di sana, silalah rebut peluang anda dalam My Digital ini. Terima kasih sekali lagi Puan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita akan teruskan siaran kita pada hari ini bersama dengan Hawa. Katanya Hawa ada lagu terbaru. Jodoh katanya. Jodoh ke Hawa? Wah. Silakan Hawa. Tak sengaja bertemu dengan kamu, hingga aku terpikat oleh besar bola matamu. Mengapa harus kamu mengacaukan 3 tahun menunggu untuk bersama dirimu. Bukan ku tak mahu ikrarkan semua padamu. Inilah cintaku dan bukti kesungguhanku. Meski terselang waktu, yakin bahwa engkau jodoh. Berpaling darimu, mengumpat rasaku. Mengapa harus kamu mengacaukan pikiranku? 3 tahun menunggu untuk bersama dirimu. Bukan ku tak mahu ikrarkan semua padamu. Inilah cintaku dan bukti kesungguhanku. Meski terselang waktu, yakin bahwa engkau jodohku. Alunan suara mereka berdua. Bukan saya yang menyanyi ya Farin, tetapi Nita dan juga adik Yo yang juga bersama kita di dalam talian ketika ini. Hai Nita, hai adik Yo. Hai. Sihat ya kedua-duanya? Namanya baik. Baik. Okey, boleh kongsikan dulu tak mengenai lagu Jodoh ini, kolaborasi dan duet anda berdua? Radit, you can go Radit. Okay. Jodoh is actually my first single, and Nita punya single juga. Yeah. And Radit was super honoured and blessed to be duet with Nita lah. Okey, macam mana boleh ambil keputusan untuk berduet bersama Nita, dan Nita juga mengambil keputusan untuk setuju berduet bersama adik? Nita dulu. Ya, Nita sebenarnya Radit dia artis baru bawah naungan MAR Records. Yeah. Nita pun bersama dengan diorang dah lama, dan Radit, Nita pun tak pernah ada
boleh kiranya adik dalam syarikat tu lagi. And Radit is very young, very talented. So bila dia orang cakap nak buat projek duet ke tak, Nita okay sebab first Radit is talented, dia boleh nyanyi, dia boleh bawakan lagu tu. And kedua is saya suka lagu tu. And Nita pun tak pernah duet lagi dengan lelaki. Hanya ini duet pertama dengan lelaki. Okey, sebab biasanya kalau lihat Nita di laman media sosial, banyak cover-cover yang Nita nyanyikan, memang cukup merdu suaranya. Dan bagaimana pula bagaimana pula perasaan ataupun selepas melihat hasilnya, lepas berduet berdua adik dan juga Nita? Perasaannya dalam proses untuk buat jodoh ni banyak dugaan yang kita lalui. Like in music video punya wise and in studio punya wise, but alhamdulillah semua berjalan lancar. And when Radit saw the music video for the first time, Radit was super amazed lah. Sebab benda ni Radit pun first time kan. Radit first time going on YouTube and ada video sendiri semua. And Radit sangat bersyukur sangat and terima kasih banyak sangat dengan Nita kerana sudi dengan Radit. Wah, adakah Radit suka dengan genre yang sebegini ataupun lepas ni ada perancangan-perancangan untuk mungkin lagu-lagu yang lebih rancak, lebih catchy, lagu pop dan sebagainya? Lagu pop and yang lagi catchy insyaAllah di masa depan, but ballad is really my forte and I really love singing ballad. And yeah, it really shows that I'm a ballad person. I really love this song. Sama juga dengan Nita, kalau kita lihat lagu-lagu yang dinyanyikan, semuanya yang alunannya memang alunan balada, genre balada. Adakah selepas ini Nita ada pembaharuan ataupun bahu menceburi genre-genre lain pula? Saya dalam percubaan lah, boleh cakap macam tu. Ya? Apa antara perancangannya Nita? Tapi bagi tahu banyak sangat sebab dia tak start projek tu, semua tak start lagi. Tapi betul Nita nak juga luaskan sayap sikit, nak tengok genre lain, nak try juga genre lain. Sebab selama 7 tahun ni banyak ballad. I'm still working on my ballad skill, but do want to try jugalah macam genre-genre yang lain. Menari ke? Manalah tahu. Kan? Okey, pasti ramai peminat Nita tak sabar nak nantikan. Baik, sebelum itu Radit boleh kongsikan tak kepada penonton wanita hari ini laman media sosial Radit? Boleh. Okay, for everyone dekat rumah yang tengah tengok wanita hari ini pada hari ini, please do follow my social media account, my Instagram account Radityo02 and yeah, that's it. Okey, terima kasih Radit. Kepada Nita pula, sedikit pesanan kepada peminat-peminat Nita di wanita hari ini. Terima kasih kepada semua wanita yang hebat, yang anggun, yang cantik di luar sana. Terima kasih sebab invite Nita dengan Radityo juga datang ke sini untuk promo lagu. And harap-harap everyone staying safe. And boleh juga saksikan music video Jodoh. Boleh tengok music video, lepas tu letaklah komen yang baik-baik. Terima kasih. Terima kasih juga. Harapnya lepas ni dapatlah kita dengar duet anda berdua di sini pula ya. Jumpa lagi Nita, Radit. Baiklah, kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Saat itu ku tak sengaja bertemu dengan kamu, hingga aku terpikat oleh besar bola matamu. Mengapa harus kamu mengacaukan pikiranku? Wanita hari ini. Nak tumpang tak? Nak tumpang tak? Dekat mana? Kalau mana ada pasport, I stop pasport sana. Okey. Thank you Alright. Okey ah. Alright. Thank you. Apa-apa? Ha? Tak apa. Saya tolong saja. Okay, thank you Alright.
Oh, ke Mama. Terima kasih, adik. Mama. Janganlah nangis. Janganlah nangis. Orang kena happy dapat handphone baru. Mari. Aku tak bawa tu. Aku tak bawa. Kau kena bayar tahu kan. Bol. Ibu bol. Okey, itu satu perbandingan yang sangat-sangat jelas ada berkaitan dengan topik kita yang kita dah bincangkan tadi, Hawa. Konten yang baik dan konten yang kurang pada saya tak baik. Bukan kurang lagi lah, memang tak baik lah. Jadi kalau anda semua di luar sana ingin membuat sebarang konten ataupun kandungan untuk dibuat naik, pastikan ianya yang memberi inspirasi, yang memberi orang kata semangat kepada orang lain. Bukan mempersenda, bukan yang tidak sensitif, tidak beretika, Hawa. Fikirkan dulu kesan-kesannya, pastikan niat yang nak buat tu betul dahulu, niat yang baik dahulu, barulah kesan-kesannya dan juga sambutan-sambutannya pun baik. Saya ada satu petua lah sebenarnya. Mulai daripada ni, apa kata, macam Zuli kata tadi kan, konten yang tak bagus, yang tak baik itu semua orang follow. Apa kata kita unfollow yang itu, tidak suka yang itu, tapi like yang bagus-bagus. Betul, setuju. Okey, baiklah, ingin juga kami ingatkan kepada anda semua penonton wanita hari ini untuk menyaksikan pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan, untuk menyaksikan secara langsung di TV3 dan juga di TV8 di 8TV. Dan esok kami kembali dengan sakit sendi di usia muda. Saya ni 6 kali dah operate lutut, 5 kali kanan, 1 kali kiri. Saya lah sepatutnya akan tengok esok ni. Sama kita saksikan jam 12 tengah hari. Assalamualaikum. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tekal hati, dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih